Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam berita Pagi Sabah edisi Ahad 10 April 2022. Kerajaan akan memastikan rakyat tidak terkesan berikutan kenaikan kos pengeluaran makanan masa ini. Jaminan itu disuarakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Kenaikan kos tersebut antara lain disebabkan penutupan sempadan semasa pandemik COVID-19 dan konflik yang berlaku di luar negara. Bagaimanapun, bekalan makanan negara pada masa ini masih stabil. Datuk Ronald berharap fasa peralihan ke endemik dapat membangunkan semula masyarakat peladang di luar bandar. Justru masyarakat peladang juga terus dibantu bagi meningkatkan tahap sosioekonomi mereka. Kejayaan ini telah membuka ekonomi lebih luas. Sempadan negara kini boleh dilawati. Pembukaan pelonggaran yang telah diadakan oleh kerajaan ini akan dapat membangunkan semula aktiviti ekonomi masyarakat peladang, petani, peternak dan juga nelayan yang berada di luar bandar ini. Beliau ditemui media dalam majlis tinjauan mesra dengan komuniti ahli peladang Kampung Gambaron di Telupit. Tambah beliau, rakyat negara ini juga bertuah kerana kemampuan negara memasuki fasa peralihan ke endemik susulan kejayaan kerajaan menangani COVID-19. Antaranya program vaksinasi yang membolehkan ekonomi dan sempadan negara dibuka semula serta pergerakan rakyat lebih bebas seperti sedia kala. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP akan menambah baik mekanisme penyaluran subsidi bagi menjamin penyaluran yang tepat kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata, pada masa sama ia dapat mengurangkan ketirisan sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan dalam soal subsidi. Antara cadangan yang bakal dipertimbangkan bagi menjamin RM680 juta yang diperuntukkan kerajaan bagi barangan subsidi tahun ini adalah dengan menyalurkan secara tunai kepada golongan sasar selain penyediaan chip untuk gas cecair petroleum LPG terutama di kawasan berhampiran sempadan termasuk di Tawau dan Kelabakan. Pulau Sebatik antara tempat yang dikatakan cukup strategi ataupun tempat yang dikatakan selalu diwarakan berkaitan dengan kebocoran dan juga pengaliran barang subsidi ke negara jiran. Jadi kehadiran ke saya adalah untuk nak meninjau keadaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Pulau Sebatik. Lawatan berkenaan meliputi pos-pos pusat jualan dan kedai runcit di Kampung Sungai Tongkang, Mentadak dan Bagosong. Jelas Datuk Rosul, melalui program penyeragaman harga yang dilaksanakan di Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang, kerajaan telah menanggung kos pengangkutan dan penghantaran barang untuk membawa 7 barangan kawalan dari pembekal ke kawasan pedalaman terpilih. Di Pulau Sebatik, sebanyak 28 pos pusat jualan dan kedai runcit yang dilantik agar pengguna di kawasan itu mendapat harga yang sama seperti yang ditetapkan kerajaan dengan kuota barangan bulanan 52,400 kg beras, 13,300 kg gula, 3,800 kg tepung gandum, 10,500 kg minyak masak, 1,400 tong gas LPG, selain 46,200 liter petrol RON 95 dan 25,600 liter minyak diesel. Perkembangan semasa COVID-19, sejumlah 106 kes jangkitan baharu direkodkan semalam, penurunan 66 kes berbanding 172 kes sebelum ini. Ia merupakan antara angka yang terendah sejak beberapa bulan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima masih dimanjun dalam kenyataan memaklumkan keadaan di Sabah secara keseluruhan bertambah baik. Hanya 3 daerah mencatatkan jangkitan baharu 2 angka, manakala 17 daerah mencatatkan kes baharu 1 angka, sementara 7 daerah lagi tidak mencatatkan sebarang kes baharu. Sejumlah 99% daripada keseluruhan pesakit semalam berada dalam kategori 1 dan 2 serta seorang pesakit dalam kategori 5. Tiada pesakit dalam kategori 3 dan 4. Seramai 201 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 353,869 orang. Manakala
Manakala 252 pesakit sedang menerima rawatan termasuk 24 orang memerlukan penjagaan kritikal serta 8 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Menjelang Aidilfitri tahun ini, syarikat tekstil Jekyll Silk House bekerjasama dengan Istana Negeri Sabah memberi sumbangan baju raya kepada 68 anak yatim dari Kampung Benoni Papar. Sumbangan disampaikan isteri yang di-Pertuan Negeri, Topuan Haja Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Kota Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, pengarah pengurusan Jekyll Silk House Cawangan Sabah, Muhammad Amran Muhammad Nur berkata program tersebut merupakan anjuran pertama pihaknya dengan Istana Negeri Sabah. Program selepas ni kita bersama dengan Asazar Rais dengan anak-anak yatim juga. Harapan saya orang berniaga kan. Harapan saya mudah-mudahan tahun ni dah 3 tahun dah kita tak berniaga kan. Mudah-mudahan tahun ni Allah Taala bagi kita rezeki yang lebih, dapat memajukan balik perniagaan kita. Kalau ada rezeki lebih, insya-Allah kita boleh bantu orang-orang yang susah di sana. Kakak rasa gembiralah. Berterima kasih sangat-sangat dengan pihak Jekyll, pihak yang terlibat sebab syukur sangat-sangatlah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban kakak lah dalam beli-beli baju pakaian anak-anak ni kan. Terima kasih Jekyll dan Topan kerana membantu kami hari ini. Saya amat bersyukur kerana telah dibantu dan dapat beraya dengan baju baru. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Puan dan juga Jekyll lah kerana dapat memberi sumbangan kepada anak yatim Kampung Benoni Papar. Ini baru kali pertama lah pada tahun ini menerima sumbangan daripada Tuan Puan dan Jekyll lah pada tahun ini. Menurut Muhammad Amran, program ini antara lain bertujuan memberi kegembiraan kepada anak-anak yatim berkenaan untuk membuat persiapan Hari Raya. Bulan Ramadan terus diimarahkan dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Di Kota Kinabalu, sebanyak 1,000 pek bubur lambuk diagihkan kepada kaki tangan Jabatan Kastam di Raja Malaysia dan penduduk sekitar Sepanggar. Timbalan Pengarah Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah, Muhammad Sukri Jusoh berkata, pengagihan bubur lambuk dengan 2 cita rasa iaitu cita rasa Sabah dan cita rasa Kedah ini dijayakan bersama Persatuan Anak Kedah di Sabah Parkes dan Syarikat Adabi Konsumer Sendirian Berhad melalui program tanggungjawab sosial syarikat berkenaan kepada komuniti di Sabah. Kerjasama yang ditunjukkan oleh semua ahli jawatankuasa yang terlibat adalah amat baik dan ini merupakan satu program yang murni untuk kita menyediakan juadah berbuka seperti bubur lambuk ini kepada masyarakat di sekitar Sepanggar ni lah. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa program kacau dan agihan bubur lambuk di Surau Al-Abid, Desa Kastam Sepanggar. Katanya program julung kali ini akan dijadikan program tahunan JKDM Sabah dalam usaha memasyarakatkan JKDM kepada komuniti setempat. Ini merupakan program yang julung-julung kali diadakan sebagai salah satu aktiviti Parkes di Sabah, iaitu aktiviti bersama komuniti di negeri ini.
sentiasa membantu golongan-golongan dan juga masyarakat yang memerlukan seperti program berbulambut lah. So ini adalah satu program CSR untuk kepada rakyat Sabah. Sempena sesi persekolahan Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita, daerah Tawau mengambil inisiatif menyantuni golongan pelajar kurang berkemampuan. Terkini seramai 60 pelajar, masing-masing 30 pelajar dari Sekolah Kebangsaan SK Indra Sabah dan SK Blok 31 Tawau menerima sumbangan berupa beg sekolah dan alat tulis. Bercakap kepada RTM, Pengerusi Puspanita Tawau, Paulina G. Singh berkata sumbangan ini antara lain bertujuan meringankan beban penjaga dan ibu bapa sekaligus memberikan motivasi kepada pelajar untuk menuntut ilmu. Satu program amal yang telah dicadangkan oleh Yang Berbahagia DSP Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alais, isteri kepada SKN Negeri Sabah, merangkap Puspanita Cawangan Sabah. Tujuan program ini diadakan untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Saya berharap agar NGO lain yang mempunyai kemampuan supaya dapat mengikuti contoh yang diberikan oleh Puspanita Tawau sebagai satu badan NGO yang sentiasa berusaha untuk merapatkan hubungan antara masyarakat akar umbi dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Sumbangan disampaikan Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan program Back to School anjuran Puspanita Tawau di SK Indra Sabah Tawau. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Lengkapkan vaksinasi anda dan anak-anak. Lindung diri, lindung semua. Saya Nur Haji Maradik. Salam hormat.